Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam kelas akhlak bagi tajuk sifat mazmumah, sifat yang tidak baiklah, sifat yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan, yang mana dalam tajuk ghurur, yang mana kita akan pelajari dalam tajuk yang pertama, sifat mazmumah ghurur, yang mana kita akan tengok satu-satu kesan-kesan yang kita dapat daripada golongan-golongan orang yang ghurur. Baik, jadi slide yang muallim sediakan, antum semua boleh tengok dan siapkan tugasan, ditulis dalam buku tulis akhlak tahun 6 lah, buku tulis akhlak, dan hantar di arena. Baik, sebelum saya mulakan kelas untuk hari ini, saya nak ingatkan untuk antum semua, jangan lupa untuk buat kerja yang sebelum ni dah diberikan. Ada yang tak buat, baru nak tanya. Yang kerja yang dah lama baru tanya. Jadi tak boleh lah macam tu. Ambil berat. Kalau saya tak tahu muallim, kerja ni saya tak tahu pun, ada. Okey, bagaimana kita? Caranya ialah kita bertanya dengan kawan kita. Boleh? Saya rasa tu semua tak ada masalah lah. Minta untuk ambil berat saja, kepada tugas-tugasan yang diberikan. Okey, baik, insya-Allah kita teruskan pelajaran kita pada hari ini, iaitu sifat ghurur. Sifat ghurur yang mana sifat ghurur ini pada maksudnya ialah terperdaya, iaitu tertipu dengan hawa nafsu, sehingga tidak dapat menguasai dirinya. Sama ada yang mengganggu diri kita, seseorang itu ialah siapa dia? Nafsu, syaitan. Manusia pun mengganggu juga sebenarnya. Kita tertipu dah dengan manusia. Manusia kata, pinjamlah sekejap duit, boleh tak? Nanti minggu depan aku bayar. Tak bayar juga. Kan? Jadi itu tipu daya lah. Terpedaya. Jadi kita terpedaya, bukan terpesona. Terpesona tu lagu. Baik, terpedaya. Yang mana kita lihat konsep ghurur ini, satu sifat yang atau sama ada cara berfikir atau cara bertindak, untuk kita melakukan tindakan kita yang merasakan diri jika kita ni hebat, sedangkan orang lain lekeh di pandangan kita. Itu ialah sifat ghurur yang ada pada diri kita. Jadi ini adalah sifat yang ditegah oleh Allah SWT, sifat mazmumah. Jadi kita perlu elakkan. Jangan pandang orang lekeh, jangan pandang orang hina, jangan pandang orang kita rasa ni diri kita ni sahaja hebat. Tidak. Jauh sekali kita nak katakan bahawa diri kita ni hebat. Jauh untuk mengatakan bahawa diri kita ini seorang yang hebat. Orang yang hebat dia takkan mengaku diri dia hebat. Orang yang hebat dia takkan mengaku diri dia hebat. Dia tak akan mengaku. Jadi jangan, bila dia mengaku diri dia hebat, nampak dekat situlah ghurur, terpedaya. Terpedaya oleh kerana hawa nafsu. Akulah hebat dekat sekolah ni, aku je seorang yang pandai. Itulah sifat yang tak baik. Riya akan menimbulkan riya. Jadi kalau awak boleh lihat
Sebagai yang contoh yang lain, dalam sekolah ni aku saja yang cantik. Dalam sekolah ni aku saja yang cantik. Contohlah. Contohlah seorang muallim yang handsome. Seorang muallim yang handsome, dia kata, akulah yang handsome. Saya ni handsome dari kecil lagi. Muallim, seorang muallim tu, saya tak tahulah muallim mana yang cakap. Jadi dekat situ, tapi saya rasa betul lah muallim tu handsome. Saya rasa muallim tu handsome. Mungkin yang dalam ni video ni baik, selingan saja, iklan. Jadi itulah sifat-sifat orang yang dia mempunyai sifat yang ghurur, yang ada nafsu yang menguasai dirinya, ada syaitan yang menguasai dirinya, ada manusia yang menguasai diri dia. Jadi ini tidak baik. Sekali lagi saya ulang, ini adalah sifat mazmumah yang perlu dielakkan daripada diri kita sendiri. Jadi muhasabah diri kita, lihat adakah kita mempunyai sifat-sifat ghurur. Okey, jadi jauhkan. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Hadid, surah Al-Hadid ayat yang ke-14, yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Boleh lihat maksudnya yang mana orang munafik memanggil orang-orang mukmin dan berkata, bukankah kami ini dahulu bersama-sama dengan kamu, wahai orang mukmin? Jadi mereka pun menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan diri kamu sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan ragu-ragu, kamu itu ragu-ragu, serta ditipu oleh angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kamu pula ragu-ragu terhadap perkara-perkara agama, serta kamu diperdayakan oleh angan-angan kosong. Boleh lihat dalam buku surah 48. Sehinggalah datangnya maut yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kamu diperdayakan oleh bisikan syaitan dengan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tahu Allah tu Maha Pengampun, tapi kita masih lagi tertipu oleh bisikan syaitan. Syaitan kata, jangan, buat je lah, buat apa nak duduk kat masjid. Tak payah duduk kat masjid, duduk je kat rumah, tidur. Syaitan kata, tak payahlah join kelas, tak payah Google Meet, tak payah belajar, tak payah tengok YouTube, apa yang dihantar, bahan-bahan yang dihantar, tak perlu baca buku. Syaitan kata, dia bisik saja. Saya ulang, syaitan ni kerja dia bisik saja. Tapi kita tertipu dengan dia, dengan syaitan ni. Na'udzubillah. Moga-moga kita dijauhkan dengan bisikan-bisikan seperti ini. Baik, kita teruskan dengan faktor, apakah sebabnya kita berlakunya diri kita ghurur dalam diri kita, tidak bermuhasabah, dan berwaspada, berhati-hati, mendalami sesuatu ilmu tetapi tidak kita nak amalkan. Kita nak ada ilmu tapi kita tak amalkan ilmu tu. Jadi itu adalah satu perkara yang sangat-sangat berbahayalah, yang akan mendatangkan ghurur dalam diri kita. Baik, yang mana kesan ghurur ini bagi orang yang mempelajari ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, dia akan mendapat kesan. Jika dia rasa dia alim, dia lah paling hebat sekali, dia lah rasa dia je seorang yang paling bagus sekali, sedangkan dia tertipu dengan ilmu yang dia ada, dengan ilmu yang dimiliki. Golongan ahli ibadah yang keduanya,
kata Imam Ghazali, golongan yang kedua ialah golongan ahli ibadah. Ahli ibadah ni yang macam mana? Dia ahli ibadah disebabkan dia taubat daripada, dia tak taubat, dia buat, dia buat maksiat, kemudian dia buat perkara baik. Perkara baik. Jadi dari situ bila dia buat, dia tidak membersihkan hati dia ni sebenarnya daripada maksiat-maksiat, riak. Dia solat, dia ni orang yang ibadah, dia taubat, tapi dia nak taubat tu dia kata aku nak tengok lah orang, aku nak suruh orang tengok lah aku bertaubat. Jadi apa yang dia buat? Dia mulalah solat depan orang, dahi ni hitam, dia ambil tu color water tu, ambil tak, dahi dia hitam, nak bagi tahu sujud punya banyak. Riak yang ni tak boleh, yang merosakkan diri dia, terpedaya. Ini yang terpedaya ni. Baik, yang mana golongan yang seterusnya ialah mempelajari ilmu tasawuf dan ahli-ahli sufi, yang mana orang merasakan dirinya memiliki ilmu makrifat, menganggap dirinya memiliki ilmu yang tertinggi, tetapi sedangkan sehingga memandang rendah dan hina kepada para ahli fiqh lah, ahli tafsir, ahli hadis dan ulama, lebih-lebih kepada orang awam. Rasa dia je lah yang hebatnya. Seseorang yang mengaku sufi tidak mengikuti jalan para ulama pembesar sufi. Dan yang terakhir, golongan bangsawan. Golongan bangsawan ni kata banyak duit, tapi sedekah nak menunjuk. Setiap perkara nak buat baik tu selfie dulu, bagi duit. Jadi perkara ini tidak boleh ada, jangan sesekali ada dalam diri kita. Moga dijauhkan. Okey, baik. Yang mana seterusnya, sebagai sambungan dalam golongan bangsawan tadi, kalau dilihat dalam slide saya, dia terlalu nak menahan diri dia, dan tidak dibelanjakan duit dia tu untuk apa dia, untuk perkara ibadah, untuk Islam. Dia tak gunakan duit tu, untuk Islam, saudara mara. Contoh Gaza kan, kita tengok Gaza, tak ada duit berkepuk-kepuk ni, duit penuh, poket ni tak boleh nak masuk, dah penuh lah, sampai terkeluar sikit duit tu. Sampai terkeluar sikit duit. Okey, seterusnya, cara-cara mengatasi ni awak boleh lihat dalam slide saya. Sentiasa merendah dirilah, bermuhasabah, macam saya cakap tadi. Baiki diri kita, baiki diri kita supaya kita tidak berbangga dengan apa yang kita miliki. Jangan kita rasa kita ni hebat, ada ilmu, kita ni hebat, banyak duit, tapi sedangkan sebenarnya kita telah tertipu dengan syaitan. Syaitan kata apa? Alah, pergi je, tunjuk je, menunjuklah sikit, bagi duit tu. Nanti siapa nak tengok? Siapa nak tahu kau buat baik? Nampak syaitan. Itulah perangai syaitan. Perangai syaitan. Baik. Yang mana kesimpulannya, orang yang terpedaya dengan dunia akan menjadikan hatinya berpenyakit. Hatinya sakit. Secara zahirnya, secara orang kata secara zahir lah, secara zahir kan. Bukan secara zahir, secara batin. Secara batin. Secara yang sebenarnya ialah yang kita tak nampak di situ ialah hati kita sebenarnya. Hati kita yang telah berpenyakit. Memandang rendah pada orang lain sehingga tidak lagi menghormati sesama manusia. Oleh itu mestilah kita bermuhasabah dan menyedari akan sikap ghurur tersebut. Keupayaan dan ilmu kita hanyalah setitis berbanding ilmu Allah yang luas, seluas air di lautan, bahkan lebih lagi daripada seluas air. Itulah ilmu Allah SWT. Baik, saya rasa setakat itu saja dahulu. Mudah-mudahan antum mendengar dengan baik dan juga tak faham
boleh lihat pada slide. Okey, jangan lupa siapkan tugasan dalam slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi, insya-Allah.